Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wana Wardia binti Wana Azani dari Sekolah Kebahasaan Kampung Laut. Saya belajar di kelas 4 Barakah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang bertajuk Lebay Malam. Di sebuah kampung ada seorang Pak Lebay yang pandai mengaji dan taat beribadat. Pak Lebay juga dikenali di kampungnya serta di kampung-kampung yang berdekatan. Pada suatu hari, Pak Lebay didatangi 3 orang penduduk kampung untuk mengajarnya ke kenduri di rumah mereka. Datang seorang lelaki mengajaknya melawat orang mati. Maka kata Pak Lebay, baiklah. Seketika kemudian, datang seorang kanak-kanak mengajak Pak Lebay ke kenduri khatam Al-Quran. Maka kata Pak Lebay, iyalah. Ada pula seorang lelaki menjemput Pak Lebay ke kenduri maulud. Maka dia bersetuju untuk pergi ke kenduri itu juga. Selepas pulang, ketiga-tiga penduduk kampung itu, Pak Lebay pun mula berfikir ke mana harus dia pergi dahulu. Fikirnya, jikalau aku pergi kepada orang mati terlebih dahulu, tentu aku akan dapat sedekah kain putih dan tikar. Dan kalau aku pergi kepada orang berkhatam Al-Quran, perutku tentulah kenyang dan sedekah pula secupak daging kerbau dan setali kelapa serta sekampit beras. Dan kalau aku pergi ke kenduri maulud, perutku kenyang makan lempeng. Maka kalau begitu, baiklah aku pergi ke rumah orang mati terlebih dahulu kerana wajib cari kerja lain. Sesampainya Pak Lebay di rumah orang mati, seorang lelaki memberitahu majlis pengemudian telah selesai. Lalu Pak Lebay berkata, tidak mengapa asalkan yang mati sudah diuruskan. Kemudian Pak Lebay pergi ke rumah kenduri khatam Al-Quran. Sampai di situ, seorang lelaki memberitahu semuanya telah habis. Pak Lebay pun berkata, tidak mengapalah jika begitu. Pak Lebay pun pergi ke kenduri maulud. Setelah sampai, tuan rumah memberitahu majlis maulud sudah selesai. Tuan rumah memberikan sekeping lempeng kepada Pak Lebay. Pak Lebay mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah itu. Maka pulanglah Pak Lebay dengan membawa sekeping lempeng yang diberikan untuk dimakan. Apabila hampir sampai, Pak Lebay teringat air niranya di pokok kabung. Pak Lebay pergi ke pokok itu dan memanjatnya. Lempeng itu disangkut di tempat ia memanjat. Nasib Pak Lebay sungguh bertambah malang apabila lempengnya telah dibawa lari oleh anjing. Dilemparnya anjing itu dengan parang, namun tidak kena. Dilempar juga dengan bekas air nira, tetapi juga tidak kena. Anjing itu lari memasuki lubang batang kayu untuk bersembunyi. Pak Lebay tidak menemui sebatang kayu untuk menjolak anjing itu kerana hari sudah gelap. Oleh itu, Pak Lebay menanggalkan pakaiannya lalu menyumbat ke lubang. Anjing itu lari melalui lubang lain yang tidak tertutup. Melihat hal itu, Pak Lebay bertambah marah lalu mengejar anjing itu dengan sedaya upaya. Anjing itu masuk ke dalam hutan tanpa jejak. Lebih malang lagi, semua pakaiannya telah diambil orang lain. Parangnya juga telah hilang dan air niraja telah tumpah. Pak Lebay pulang ke rumah tanpa berpakaian
penyalahgunaan kedudukan sebagai orang yang dipercayai. Arif dalam bidang agama amat ditegah sama sekali. Nasib malam